Cik Firdaus boleh mulakan bila Cik Firdaus sedia. Okey, saya dah share screen, boleh nampak kan? Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Dahulu saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya yang saya hormati Tuan Pendaftar Mahkamah Rendah Tuan M. Bakri. Seterusnya juga saya hormati Puan Pengarah Mahkamah Selangor Puan Rozilah binti Saleh. Seterusnya hakim-hakim Mahkamah Session, timbalan pendaftar, tuan-tuan dan puan-puan magistrate, pegawai kaki tangan seluruh Mahkamah Negeri Selangor sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya akan sekali lagi berkongsi dengan Mahkamah Negeri Selangor. Semalam kita di Kelantan, so hari ini kita di Mahkamah Selangor. Tajuknya sama, iaitu tumbuk rusuk duit Panadol, pengkisahan dari tirai besi. Seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan yang arif tahu berkenaan dengan latar belakang saya pernah ditahan, ditangkap dan pernah dipenjarakan selama 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam berada di sebalik tirai besi, iaitu di penjara Kajang, Selangor, kerana saya telah ditahan, ditangkap di atas kesalahan rasuah dan telah dipertuduhkan di atas 2 pertuduhan, Seksyen 16 dan juga Seksyen 17 Akta SPRM tahun 2009. Saya mendapat hukuman sebanyak 3 tahun bagi setiap pertuduhan. Tujuannya iaitu meminta sebanyak RM5,000 dan juga menerima sebanyak RM3,000 sahaja. Puan Sabariah binti Othman yang diterbangkan khas daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru Kelantan untuk mendengar kes saya telah membuat dapatan bahawa hanya orang yang memekakkan telinga dan yang membutakan mata yang tidak percaya tertuduh ini melakukan kesalahan. Jadi berdasarkan dapatan sabitan bersalah tersebut, saya telah dihukum 3 tahun setiap pertuduhan dan diperintahkan hukuman penjara saya berjalan secara serentak. Saya merayu ke Mahkamah Tinggi telah menolak rayuan saya dan seterusnya saya telah merayu sekali lagi ke peringkat Mahkamah Rayuan. 3 orang panel hakim memutuskan saya kekal bersalah. So pada 22 bulan 10 2012 itu tarikh mula-mula saya jejakkan kaki ke dalam penjara. Baik, nama saya Firdaus Baramlan, saya seorang pengelipur lara, saya tinggal di sebelah Putrajaya. Saya datang bukan saja-saja tapi ada cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan sengsara. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah ambil pedoman Melaka. Sebab sering saya kata tak kena tak apa, boleh jalan mendabik dada, boleh berkepak-kepak di udara, tapi andai tersunggung kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Jangan bermula langkah pertama dan jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Panjang madah tu, insya-Allah. Baik, agenda kita pada petang ini 1 jam 30 minit telah diberikan masa kepada saya. Saya akan berkongsi berkenaan dengan pengalaman saya berada di sebalik tirai besi dan juga mengapa saya melakukan rasuah, iaitu punca-punca. Kita juga akan pergi berkenaan dengan si baju merah. Kita akan pergi berkenaan dengan posisi organisasi. Dalam organisasi, tegaskan di sini ada 3 golongan. Yang pertama, golongan oportunis dan golongan berintegritas. Jadi, saya akan berkongsi juga pada ini berkenaan dengan systemic corruption. Apa yang kandung dalam systemic corruption ini adalah bagaimana situasinya saya ditangkap oleh SPRM pada Kajang. Dan lepas ni kalau nak buat projek, jangan buat di stesen minyak ESO, pilih stesen minyak lain. ESO jadi petrol mata perempuan. Okay. Saya akan kongsikan dalam sistem corruption ini watak-watak yang terdapat dalam kes saya, iaitu A, B, C, D dan E. A, B, C, D dan E. Watak A, watak B, watak C, watak D, watak E, saya yakin dan saya sesungguhnya percaya ada dalam lingkungan kerja urusan tuan-tuan dan perempuan setiap hari. Maka berhati-hatilah dengan systemic corruption ini. Dan insya-Allah juga pada petang ini saya akan bawa yang arif sekalian, kita akan masuk ke dalam tirai besi. Bagaimana saya akan kongsikan atas belakang saya dikena 5 das getah paip hitam PVC atas belakang.
Saya kena 20 sebat tapak kaki di tapak kaki. Saya kena jalan intik Ghostan. Saya akan kongsikan pengalaman saya berada di sebalik tirai besi 1 tahun 7 bulan 4 hari 10 jam sebelum saya dibebaskan di atas suatu perintah parol pada 27 hari bulan 5 2014. Baik. Okey, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, saya nak berkongsi satu video kepada tuan-tuan dan puan-puan yang arif yang saya hormati sekalian. Baik, saksikan video ini dulu. 150 dirham. Ben saja. Saya sana. Gaji kamu 30 dirham. Hai, saya saja Encik. Apa pasal lain orang dapat 150 dirham, saya dapat 30 dirham? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Hai, potong habis. Alamak. Tak juli aku bulan ni. Ben Fiji. Yang saya cuba kongsikan. Ya Arif, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Baik, dalam video ini, kisahnya berkenaan dengan 40 orang penyamun. Tapi, apakah yang digambarkan? Watak-watak yang memakai pakaian dalam video pendek ini. Baik, saya nak kongsikan di sini. Pada tahun 2008, pada tahun 2007, 2008 dan juga 2009, saya pernah memakai topeng seperti mana kisah dalam video ini. Jadi oleh kerana saya telah memakai topeng, saya telah ditangkap oleh pihak SPRM. Topeng yang saya pakai ini bukan dibuka dengan berdondang sayang. SPRM tak jemput saya. SPRM tarik rentap topeng yang saya pakai. Topeng yang saya pakai ini dibuka dengan paksa dan rela. Apabila topeng ini dibuka dengan paksa dan rela, dia rentap, dia tarik, terlekat parut di muka, parut ini tidak akan hilang sampai bila-bila. Jadi rayuan saya kepada yang arif, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, seluruh warga Mahkamah Negeri Selangor, saya merayu, saya sujud, saya sembah setiap kaki individu dan saya memohon secara khususnya usah sama sekali memakai topeng. Sekiranya ada yang memakai, sila buka topeng yang dipakai sebelum topeng itu dibuka secara paksa dan rela. Saya ulang dan saya tegaskan, tak kena tak apa. Boleh jalan mendabik dada, berkapak-kapak di udara. Boleh hayun-hayun lagi payudara. Tapi andai tersunggung kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Untuk makluman tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya masuk ke dalam penjara pada 22 bulan 10 2014. 23, 24, 25 dan 26 adalah hari raya Aidiladha pada hari 26 hari bulan. Baik, 4 hari selepas saya dipenjarakan, saya telah terpaksa menyambut hari raya Aidiladha. Peritnya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah saya menghadap tembok. Tembok tak boleh bercakap. Tetapi keluarga saya yang menghadap masyarakat ini yang paling perit. Saya dalam penjara menghadap tembok, tembok tak boleh bercakap. Saya maki tembok, saya marah tembok, saya kencing tembok, saya sepak terajang tembok. Tembok tak boleh balas balik perbuatan saya. Tapi yang paling perit adalah keluarga. Dalam penjara saya ada tembok yang menghalang diri saya daripada maruah saya dirobekkan. Tapi keluarga di luar tidak ada tembok yang boleh menghalang daripada maruah mereka dirobekkan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Baik, dan yang seterusnya lagi secara ringkas, sebagai sesi ta'aruf atau memperkenalkan diri di sini, secara ringkasnya 2000 sehingga 2006 saya graduate daripada UiTM, ijazah sarjana muda undang-undang kepujian UiTM Shah Alam daripada tahun 2000 sehingga 2006. Baik, dari tahun 2006 saya graduate from UiTM, saya menjawat jawatan yang pertama di MPK, Majlis Perbandaran Kelang di Selangor sebagai seorang pegawai undang-undang grade L41 posnya kontrak. Selama 1 tahun sahaja saya berada di pihak berkuasa tempatan, saya telah join servis. Alhamdulillah diberikan peluang untuk saya menjawat jawatan sebagai seorang pegawai undang-undang dan my first posting saya dihantar balik Kelik, Kelantan.
Asal-usul saya, untuk makluman sekalian, asal-usul saya daripada Kelantan, tapi saya dibesarkan di Kedah, dilahirkan di Kuala Lumpur. So ada campur bahasa sepanjang sesi perkongsian saya, insya-Allah. Baik. Selama 4 bulan, saya sebagai seorang penolong kependaftar Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan. Hakim ketika itu adalah Yang Arif Datuk Azman Husin, Hakim Mahkamah Tinggi dan juga pengarah negeri Kelantan ketika itu, iaitu saya tak boleh nak recall, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, selama 4 bulan sahaja sebagai seorang penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan. Dan seterusnya, saya telah ditukarkan pada tahun 2007 ke Mahkamah Magistrate Gua Musang Kelantan sebagai seorang magistrate. Pada peringkat umur saya 26 tahun, ketika itu 26-27 tahun, saya telah menjawat jawatan sebagai seorang magistrate di Mahkamah Magistrate Gua Musang Kelantan. So, sinilah permulaannya. Apabila bermulanya sifat ego dan konon-kononnya ada immunity. Saya beranggapan bahawasanya saya magistrate dan saya tidak boleh ditahan. Itu anggapan songsang saya ketika itu. Sehinggalah 11 bulan 10 tahun 2009, Alhamdulillah, SPRM telah menangkap saya di stesen minyak Esso Machang. Baik, selama 1 tahun sebagai seorang magistrate Mahkamah Magistrate Gua Musang, saya telah ditukarkan ke Mahkamah Magistrate Machang dan juga bersidang secara litar di Mahkamah Magistrate Kuala Krai, Kelantan. Untuk makluman sekalian, pada tahun 2008. Baik. Selepas itu, lebih kurang 8 bulan sahaja saya sempat berkhidmat di Mahkamah Magistrate Kuala Krai dan juga Machang, Kelantan. Untuk makluman sekalian, selama 8 bulan, 11 bulan 10 tahun 2009, ini menjadi tunjang kepada perkongsian saya. Kenapa? Kerana pada 11 bulan 10 tersebut, saya telah ditahan oleh pihak SPRM pada tahun di stesen minyak Esso Machang. Baik. Tuan-tuan dan puan, Yang Arif, tuan-tuan dan puan, warga Mahkamah Negeri Selangor sekalian. Soalan saya, apabila saya ditahan, ditangkap oleh pihak SPRM, bilakah sebenarnya hukuman itu bermula? Adakah hukuman itu bermula ketika Puan Sabariah binti Othman menjatuhkan hukuman kepada saya? Baik, ingin saya tegaskan di sini bahawasanya hukuman bermula semenjak tarikhnya, iaitu 11 bulan 10 tahun 2009. Bukan ketika Hakim Mahkamah Session, Puan Hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman kepada saya, tetapi hukuman bermula from the date of arrested. Hukuman terhadap saya bermula daripada tarikh tangkap lagi sebenarnya, apabila saya terpaksa disumbat masuk ke dalam lokap Balai Polis Pengkalan Cepa, Kelantan. Apabila masuk dalam lokap, ketika itu masih lagi ada, untuk makluman tuan-tuan dan puan, orang yang saya riman tak balik lagi. Jadi bila dia nampak muka saya, apa dia buat? Dia buat dikir barat. So malam tu habis bergema seluruh lokap Balai Polis Pengkalan Cepa, Kelantan dengan nyanyian dikir barat daripada tahanan-tahanan di seluruh lokap. So itu salah satu bentuk hukuman dalam bentuk kehidupan yang pada peringkat awal lagi saya telah terima dan saya terpaksa tanggung. Untuk makluman semuanya, insya-Allah. Dan yang seterusnya lagi, pada tahun 2010 saya telah dituduh 3 bulan 10 di hadapan Hakim Yang Arif, Hakim Zainal L. Saleh dan dibicarakan di hadapan Puan Sabariah binti Othman. Baik, pihak pendakwaan diketuai sendiri oleh Datuk Razak bin Musa, dibantu oleh Tuan Jos Indra, dan seramai 13 orang saksi pendakwaan telah dipanggil, termasuklah saksi daripada SPRM dan juga anggota PDRM yang merupakan watak C di dalam kes saya yang saya akan kongsikan nanti. Dan yang seterusnya, saya telah diperintahkan untuk membela diri. Saya di barisan pembelaan ketika itu diketuai oleh Datuk Syukri Haji Muhammad. Alhamdulillah dibantu oleh Ahmad Nizam dan juga Encik Hasif. Baik, kita memanggil seramai 5 orang saksi. Di akhir kes pembelaan, Puan Hakim mendapati saya bersalah. So saya didapati bersalah dan dihukum. Seperti mana yang saya katakan tadi. Dan yang seterusnya, saya menangguhkan hukuman. Alhamdulillah, hukuman dibenarkan untuk tangguh.
sementara menunggu rayuan, dan saya merayu ke Mahkamah Tinggi, rayuan saya ditolak, dan seterusnya 22 bulan 10 2012 di hadapan 3 orang panel hakim, Datuk Jeffrey Tan, Datuk Mah Weng Kuai dan juga seorang lagi hakim telah mendapati saya kekal bersalah. So pada 22 hari bulan selepas 3 orang panel hakim di Mahkamah Keayuan tersebut mengekalkan keputusan saya bersalah, itulah tarikh mula-mula saya jejakkan kaki ke dalam penjara. Saya duduk dalam penjara, saya menjalani hukuman penjara selama 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam. Alhamdulillah, sebabnya saya telah diberikan remittance ataupun diskaun sebanyak 1/3. Jadi setahun 12 bulan, tolak 4 bulan diskaunnya, tinggal 8 bulan, 8 darab 3, 24, 24 bagi 12, so 2 tahun sahaja sepatutnya tarikh saya duduk. Tapi Alhamdulillah, saya balik awal lagi, saya dibebaskan secara parol. Untuk makluman sekalian, saya duduk 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam. Selain daripada itu, saya juga didenda sebanyak dendanya RM40,000. Saya dibebaskan 27 bulan 5 2014. Alhamdulillah, selepas dibebaskan, saya tak tunggu lama. Saya terus panjat pejabat SPRM Kota Baru Kelantan. Ketika itu Datuk Aziz Aban, pengarah SPRM di Negeri Kelantan, saya tender proposal saya untuk membuat sharing, dan secara rasminya 2015 saya bermula berkongsi pengalaman ke seluruh Malaysia sehinggalah pada tarikh hari ini. Alhamdulillah. Baik, itu secara ringkas latar belakang. Baik, spesifikkan lagi 2010 sehingga 2014. Sedikit saja lagi tuan-tuan dan puan. Baik, 2010 seperti mana yang saya katakan tadi, setelah disabitkan masalah di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan. Saya merayu Mahkamah Tinggi, rayuan saya ditolak, merayu Mahkamah Rayuan, juga rayuan saya ditolak. 2012 ini tarikh mula-mula saya jejakkan kaki ke dalam penjara. Inilah pakaian yang mula-mula saya pakai ketika ini. Pakaian ini penuh dengan aibnya, pakaian ini penuh dengan peritnya, penuh dengan azabnya. Don't change your attire to this attire. Tuan-tuan dan perempuan yang arif, yang saya hormati sekalian. Please, pakaian ini penuh dengan aib dan persepsi. Saya duduk dalam penjara bagi hukuman lama HL 6 bulan ke atas, permulaan pakaian baju merah. Bagi hukuman singkat HS 6 bulan ke bawah, permulaan pakaian baju putih. Jadi saya HL, inilah pakaian yang mula-mula saya pakai. Saya duduk selama 6 bulan, saya layak dinaikkan pangkat. So, untuk makluman sekalian, dalam penjara pun ada pangkat-pangkatnya. Baik, daripada baju merah, Alhamdulillah saya dinaikkan pangkat ke baju hijau. Seperti mana gambar yang ketiga ini. Seterusnya lagi, untuk makluman sekalian, pada tahun 2014, sebelum saya dibebaskan, saya sempat pakai baju banduan seperti mana banduan sebelah belakang saya itu yang memakai baju biru. So, sedikit perkongsian untuk makluman tuan-tuan dan puan. Banduan di dalam penjara sebenarnya dibayar gaji. Gaji yang saya terima, baju merah, saya terima 40 sen satu hari. Kemudian saya lulus exam, saya naik pangkat. Examnya, saya dikehendaki, banduan dikehendaki untuk menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Itu salah satu bentuk examnya. Jadi saya rayu di sini tuan-puan, tolonglah hafal lagu Jalur Gemilang. Nanti cepat naik pangkatnya insya-Allah. Baik. Okey, ini pakaian-pakaian yang saya pakai. Daripada baju merah 40 sen, naik baju hijau 60 sen, naik gaji 20 sen. Dan yang seterusnya saya pakai baju banduan warna biru. Alhamdulillah gaji saya naik lagi 20 sen, menjadikan semua 80 sen. So 40 sen, 60 sen, 80 sen. Bersih, makan, minum, api, air semua ditanggung oleh Jabatan Penjara. EPF dan SOPSO dah tolak siap-siap dah. Jadi Alhamdulillah bersih tuan-puan. Baik, bukan nak mengajak ni, tapi nak memaklumkan sahaja. Okey, ini pakaiannya. Dan ini dinamakan sebagai kad bilik. Kad bilik ini adalah ganti kepada kad pengenalan ketika dalam penjara. Di dalam kad bilik ini adalah tertera latar belakang saya, umur saya, nombor daftar itu adalah nombor banduan dan juga tempoh hukuman. Tengok pada tempoh hukuman, saya kena 3 tahun, 0 bulan, 0 minggu, 0 hari. Tarikh mula hukuman pada Mahkamah Rayuan 22 bulan 10 2012, tarikh masuk sama 22 bulan 10, dan EPD adalah Early Prison Discharge, iaitu tarikh selepas mendapat remittance 1/3. Kalau LPD, Late Prison Discharge, itu tarikh hukuman yang mahkamah jatuhkan.
Baik, pada sebelah kiri ada gambar, kiri dan kanan ketika itu pegawai-pegawai SPRM sedang membacakan notis tangkapan kepada saya. Dan untuk makluman sekalian, wang berikat dengan getah berjumlah RM3,000 ditemui di poket pintu kereta sebelah pemandu kereta BJG 3487 seperti mana yang tertera dan seperti mana yang ada di dalam gambar berikut. Baik, untuk makluman sekalian, tengok pada senyum kambing, ruangan senyum kambing. Baik, pada hari saya dituduh di hadapan Yang Arif Zainal Hakim Mahkamah Session Zainal Al-Saleh, saya telah membuat rayuan terhadap jaminan. Apabila saya membuat rayuan, saya kata saya pohon jaminan saya dikurangkan kerana saya banyak liability yang terpaksa ditanggung. Walau bagaimanapun, keesokan harinya dalam senyum kambing keluarlah cerita berkenaan dengan magistrate dituduh rasuah, dakwa gaji tak cukup. Itu yang dilaporkan. Okey, baik. Saudara dan puan, hormati sekalian, seterusnya secara ringkas, inilah pertuduhan yang saya telah dipertuduhkan. Baik, pada 8 Oktober 2009 dan pada 11 Oktober, 8 Oktober permintaan rasuah telah berlaku di Mahkamah Magistrate Kuala Krai dan pada 11 Oktober penerimaan rasuah telah diterima di stesen minyak Esso Machang, Kelantan. So, saya sebagai seorang ejen kepada Kerajaan Malaysia ketika itu, iaitu Magistrate Mahkamah Magistrate Kuala Krai telah secara rasuah meminta untuk diri saya suapan wang tunai tak banyak, RM5,000 sahaja saya minta dan juga saya terima lagi sikit RM3,000 sahaja sebagai dorongan daripada A melalui C. So ada orang tengah di sini tuan-tuan. Daripada A, watak A daripada A melalui C sebagai dorongan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berhubung dengan hal ehwal prinsipal, iaitu sepatutnya A, untuk makluman sekalian, telah dituduh dengan kesalahan di bawah Seksyen 6-3 Akta Pengagihan Rawat Pemulihan Tabik Bersafari dan setempat. Walau bagaimanapun apa yang saya lakukan, saya telah membebaskan A dengan perlakuan baik berjaga dibuat kanun prosedur. Ya, itu yang saya lakukan. Saya minta RM5,000. Saya telah menerima dengan jumlah waktu tunai dengan lepaskan A dengan bond. Saya katakan seluruh mahkamah negeri, sekiranya ada soalan terhadap saya, boleh tanya saya. Baik, insyaAllah. Okey, itu betul. Seterusnya lagi secara ringkas saya kongsikan di sini. Setelah bulan 10 2009 saya ditahan, dituduh 2 tuduhan, hukuman penjara dan juga saya didenda dengan jumlah denda RM40,000. Saya yakin dan saya sesungguhnya percaya Yang Arif, tuan-tuan dan puan, amat arif berkenaan dengan hukuman yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 24 Akta SPRM tahun 2009, iaitu penjara maksimum 10 tahun dan juga denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lagi tinggi. Dalam kes 25 banding dengan 10, RM25 lagi tinggi. Pertuduhan kedua RM3,000 menerima. 3 darab 5, 15, 25 campur 15 jumlah penuh 40. Jika gagal, saya dikehendaki oleh Yang Arif Hakim untuk menggantikan selama 24 bulan. Dituduh saya di Mahkamah Session, rayu Mahkamah Tinggi, rayu ke Mahkamah, rayuan ditolak 22 bulan 10. Saya masuk ke dalam penjara, saya duduk setahun 7 bulan 4 hari 10 jam sehinggalah saya dibebaskan pada 27 bulan 5 2014. 4 hari masuk penjara hari raya Aidil Adha. Jadi alhamdulillah untuk maklumat Yang Arif, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pada hari raya Aidil Adha saya sempat mendapat sikit. Alhamdulillah saya dapat berjumpa seorang Rasul. Saya diampunkan sekalian dosa-dosa. Alhamdulillah masuk jail. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Baik, pada hari raya haji tersebut saya dapat bersalam syafaat daripada Rasul. Untuk makluman sekalian, masa itu saya ditempatkan di blok asingan penjara Kajang Selangor. Berakhir saya bertahan
tuan-tuan dan puan-puan yang arif sekalian pernah pergi melawat ke penjara Kajang dan dibawa untuk melawat ke blok untuk tempat proses penggantungan dilakukan. Jadi saya duduk di bangunan tersebut. Sebelah kanan saya ada Rasul. Jadi masa itulah saya dapat bersalam dengan Rasul. Bukan Rasul apa, tapi Rasul Melayu yang telah dipenjarakan akibat kesalahan melakukan kesalahan di bawah enactment jenayah syariah negeri Selangor. So pada hari raya haji itu saya dapat salam dengan Rasul. Rasul salam saya kata Rasul tolong ampun dosa saya banyak. Rasul salam, Rasul gosok ubur-ubur saya dan Rasul kata Firdaus, kamu seperti bayi yang dilahirkan semula bebas daripada dosa. So alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan dan puan yang arif sekalian. Baik, ketika itu juga untuk makluman sekalian di blok asingan penjara Kajang Selangor. Blok itu ada dua blok, iaitu blok Insaf dan blok Tawakal. Blok Tawakal ada blok gantung, blok Insaf di situ saya ditempatkan selama 14 hari. Untuk makluman sekalian, di blok Insaf adalah blok untuk asingan. Diasingkan juga di situ pondan-pondan dan juga darai-darai yang ditangkap di lorong-lorong Haji Taib tak boleh bercampur di blok. Dia kena asingkan. Kalau bercampur, memang hancur, meletup, terbakar, rentung silikon-silikon yang ada pada tubuh badan dia. Jadi dia terpaksa diasingkan sama sekali, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan. Jadi saya duduk di situ selama 14 hari di Kajang Selangor, sebelah dengan penjara wanita. Di Kajang ada 4 blok utama, iaitu penjara utama, penjara SIK Sekolah Integriti Kajang bagi pesalah-pesalah berumur 21 tahun ke bawah, penjara wanita Kajang dan juga penjara RPD Kajang. So di RPD Kajang lah tempat saya singgah sementara selama 1 tahun, 7 bulan, 4 hari dan 10 jam. Untuk makluman sekalian. Baik, kita pergi kepada komposisi organisasi. Tuan-tuan dan puan, dalam organisasi kita ada 3 golongan. Golongannya, golongan koruptor, golongan oportunis dan golongan berintegriti. Jadi di mana sebenarnya kita berada? Pertama, golongan koruptor. Apa itu koruptor? Bijak mengambil kesempatan di atas setiap kelemahan. Sama ada kelemahan pemimpin, kelemahan undang-undang, peraturan, sistem dan prosedur bagi memenuhi kepentingan peribadi. Golongan ini minoriti tetapi amat berpengaruh. Tak ramai tapi amat berpengaruh. Berhati-hati. Jangan tergolong dalam golongan ini. Baik, seterusnya saya nak fitkan pengertian koruptor ini, saya nak tegaskan di sini bukan kepada orang yang ambil duit sahaja, yang memucuk duit sahaja, tapi ingin saya tegaskan di sini kepada seluruh tuan-tuan dan puan, warga, pegawai kaki tangan Mahkamah Negeri Selangor sekalian. Orang yang seleweng masa pejabat juga adalah tergolong dalam golongan yang koruptor. Di sini ingin saya tegaskan. Kenapa? Baik, kalau you tampin and you punch card, sepatutnya you berada di pejabat. Tapi malang sekali, after you tampin, you punch card, you tak berada di pejabat. You keluar minum sampai tengah hari, sampai pukul 10, sampai pukul 11. Jadi orang ini, dia bijak mengambil kesempatan atas kelemahan peraturan, kelemahan sistem, kelemahan prosedur untuk memenuhi kepentingan peribadi. Tak ramai tapi amat berpengaruh. Dan seterusnya, saya nak kongsi satu video kepada tuan-tuan puan, tolong lihat video ini. Please, ini golongan-golongan koruptor. Bersaksi.
Tuan-tuan dan puan sekalian, so jangan tergolong watak pertama, kedua dan ketiga seperti mana yang digambarkan dalam video itu. Okey, seterusnya golongan yang kedua, golongan yang majoriti. Saya nak kongsikan di sini, golongan oportunis. Ini golongan yang majoriti, please. Bersifat tunggu dan lihat. Saya tak minta pun, tapi masa dia datang, dia bagi satu sampul kepada saya. Saya tak minta, ini hadiah. Baik, hadiah berada pada satu garisan yang lurus dan kecil, hadiah mudah cenderung ke dalam rasuah. Maka berhati-hati. Ini golongan oportunis. Dan yang seterusnya saya nak kongsikan juga di sini adalah golongan yang berintegriti. Saya yakin dan saya sesungguhnya percaya seluruh warga pegawai kaki tangan Mahkamah Negeri Selangor tergolong dalam golongan-golongan yang berintegriti, iaitu golongan yang mempunyai prinsip hidup yang utuh dan sentiasa berpegang kepada undang-undang peraturan dalam setiap hulu bana ini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati seluruh pegawai kaki tangan Mahkamah Negeri Selangor ini di atas jalan berintegriti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seterusnya lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan, baik, di sini ada sedikit pantun. Pungut buah delima, himpun dalam raga. Dia paskat, dia tamprin pukul 5, tapi dia sampai rumah pukul 3. Tu ada magic dia buat. Baik, main bilang-bilang, bilang bunga seroja. Dia dapat APC anugerah cemerlang, tapi dia tak buat kerja. Itu pantun kedua. Pantun ketiga, sayang sampan karam, karam di Tanjung Jaga, sudah jelas hukum haram, ketegak nak buat juga insya-Allah. Baik, itu 3 pantunnya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seterusnya saya nak berkongsi berkenaan dengan punca. Kenapa sebenarnya hakikat realitinya, kenapa saya pada satu saat, satu ketika melakukan kesalahan rasuah. Saya sebut banyak kesalahan di sini. Sebab untuk makluman sekalian, ini bukan kali pertama saya lakukan. Sesekian kali saya lakukan dan alhamdulillah umur 28 tahun Allah Subhanahu Wa Taala telah stopkan, telah hentikan saya daripada perbuatan rasuah ini. Sekurang-kurangnya untuk makluman sekalian, apabila anak saya lahir pada 25 hari bulan 10, saya kena tangkap 11 hari bulan 10. Anak saya lahir yang sulung yang pertama 25 hari bulan 10. So dalam masa 2 minggu tu tuan-tuan puan, selepas saya ditahan, isteri saya melahirkan anak yang pertama. Alhamdulillah, 1 titik susu formula pun saya tak beli daripada duit haram rasuah untuk sumbat masuk dalam mulut anak saya. Itu rahmat yang paling besar Tuhan berikan kepada saya dan alhamdulillah saya cukup amat bersyukur. Baik, punca-punca yang saya nak kongsikan di sini. Yang pertama sekali, untuk maklumat sekalian tuan-tuan puan, yang arif, saya merupakan seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Kedah. Walau bagaimanapun, semasa bermula di Mahkamah Magistrate Gua Musang Kelantan, di sini khilafnya, apabila saya gagal untuk sempurnakan solat 5 waktu. Inilah punca yang paling utama. Saya bukan ustaz di sini, tapi saya nak kongsikan. Saya nak merayu, saya sujud, saya sembah setiap kaki individu dalam Zoom ini pada hari ini dan saya memohon sesungguhnya, please, everyone yang khususnya beragama Islam, tolong jangan tinggalkan waimah 1 waktu sembahyang sekalipun. Sebab inilah punca. Apabila saya gagal untuk bersolat secara sempurna, ia membuka ruang kepada semua pintu maksiat terbuka. Saya hanyut. Apa yang saya boleh gapai, saya gapai ketika itu. Dan inilah punca yang paling utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini, penghulu sekalian hari ini, saya merayu dan juga saya mengingatkan diri saya supaya jangan tinggalkan 1 waktu sembahyang sekalipun.
segedik-gedik mana pun puan-puan sekalian, tolong jangan tinggalkan solat. Senakal-nakal mana pun tuan-tuan sekalian, saya merayu, utamakanlah solat. Ini punca. Punca yang seterusnya, ketika berumur 26-27 tahun, yang ada dalam pemikiran saya tidak lain dan tidak bukan adalah cash is king. Ini puncanya. Pada setiap masa dan ketika yang ada dalam pemikiran saya tidak lain dan tidak bukan adalah duit. Cash is king. Ini punca dia. Bling, 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 duit. Bling, 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 duit. Inilah yang menjadi tunjang dalam pemikiran saya ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, duit itu angka. Angka tidak ada penamatnya. Kita kata bilion paling besar. No, ada lagi. Graham number ada lagi paling besar. Jadi duit itu angka. Angka tidak ada penamatnya. Jangan terlalu tamakkan duit, please. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Seterusnya lagi, immunity dan ego. Immunity dan ada rasa ego dalam diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya merayu. Kita asal daripada setitik air mani yang hina. Kita hidup atas muka bumi. Nampak cantik, saya tak bergaya. Tapi hakikat realitinya, sebenarnya kita bawa najis dalam perut kita. Jadi apa yang perlu kita egokan, apa yang perlu konon kita ada immunity-nya, please. Ini adalah punca kepada berlakunya rasuah yang telah saya lakukan, please. Dan yang seterusnya punca adalah kerana ada ruang, ada peluang, ada kuasa. Saya yakin, saya sesungguhnya percaya juga, tuan-tuan dan puan-puan, ada ruang, ada peluang, ada kuasa. Ruang, peluang dan kuasa ini apabila tidak dipagari dengan integriti, maka akhirnya akan melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat rasuah ini, tuan-tuan, atau tumbuk rusuk. Baik, yang seterusnya di sini saya nak kongsikan punca, iaitu tahu dan juga sedar. Saya tahu rasuah itu salah, tapi saya tak sedar. Saya tahu letaknya di otak pemikiran, kita dengar, kita baca, kita tengok, maka kita tahu. Tapi sedar adalah di nurani. Saya tahu rasuah itu salah. Seminggu sebelum saya kena tangkap, untuk makluman sekalian, saya riman satu kes melibatkan seorang anggota rela. Rela ini ditangkap kerana mengambil wang berjumlah RM50 daripada seorang parti. Saya tahu rasuah itu salah. Rela ini, untuk makluman sekalian, ditahan di mana? Di stesen minyak Esso Jeli Kelantan. Dari sebab tu saya katakan, jangan sama sekali buat projek di stesen minyak Esso. Pilih stesen minyak lain. Saya tahu, tapi saya tak sedar. Bila saya tahu? Saya tahu bila saya sedar. Saya sedar ketika saya duduk dalam jail, ketika semut jalan masa tu saya bercakap dengan semut. Hai semut, nak pergi mana? Semut dengan banduan dalam penjara, semut lagi hebat. Kenapa? Sebab bila tutup pintu, banduan tak boleh keluar daripada sel bilik penjara. Tapi semut boleh keluar. Banduan walaupun ada tatu, tu makluman yang Arif, tuan-tuan dan puan, banduan buat tatu dalam penjara. Bagaimana dia buat? Dia gunakan kulit telur. Kulit telur dia bakar dan jadi arang. Arang dulu letakkan air. Jadilah dakwat. Dilukiskan tatu pada tubuhnya dan diambil pula jarum. Bagaimana? Ada jarum, ada bengkel jahit. So, barter trade system. Satu bungkus Maggi, satu batang jarum. Jarum tu diambil, dakwah diambil menggunakan jarum dan dicucukkan pada kulit. Macam mana nak hilangkan sakit pada tusukan jarum tu? Sebab bila kita cucuk jarum pada kulit, sakit. Nak hilangkan sakit bagaimana? Tak lain, tak bukan, hisap ganja dulu. Makan pil dulu. Macam mana ada barang-barang salah di sebalik tirai besi. Sebab wujudnya pengkhianat jabatan yang rambang mata dengan RM, bawa seluduk barang salah masuk ke dalam penjara. Ya Arif,
tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, OKT hadir ke mahkamah, berada dalam lokap polis, please. Ada yang membawa barang, yang membeli daripada situ, diseludupkan masuk ke dalam punggung mereka, dalam istilahnya roket, dan dibawa masuk ke dalam penjara. Itu salah satu cara kemasukan barang-barang salah ke dalam penjara. Dan yang terkini, Banduan mengambil inisiatif, mengambil langkah, dia ambil langkah moden sedikit, dia hantar barang-barang salah, artikel-artikel larangan tersebut menggunakan drone. Ada drone yang pernah ditembak jatuh di penjara Johor Bahru yang digunakan untuk menghantar artikel-artikel larangan ke dalam penjara. Baik itu tahu dan juga sedar. Dan yang seterusnya saya nak kongsikan di sini adalah berkenaan dengan image laundering leader. Baik, itu makluman yang Arif, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. 2007-2008, any function di Mahkamah Kelantan, pembaca doanya tidak lain, tidak bukan adalah saya. Jadi apa yang cuba saya nak kongsikan di sini, image laundering leader. Disebab punca kepada rasuah ini. Image laundering leader yang saya maksudkan di sini adalah di sebalik watak pembaca doa saya ketika itu, tapi sebenarnya ada terselindung satu lagi watak alter ego di sebelakang saya, iaitu saya merupakan seorang koruptor. Jadi saya merayu kepada yang Arif, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, image laundering leader ini adalah salah satu punca kepada berlakunya rasuah. Jadi saya merayu kepada semua, jangan ada dui wajah, jangan ada alter ego. Dan yang seterusnya, saya nak kongsikan punca-punca rasuah ini berlaku kerana adanya perangkap untuk makluman sekalian. Hati-hati dengan jumlah yang kecil. Saya mula masuk ke dalam perangkap bukan hanya bermula dengan duit, tetapi berlakunya rasuah terhadap diri saya. Tabiat rasuah ini berlaku kerana hanya satu kotak rokok sahaja. 2007, semasa di Gua Musang, satu kotak rokok untuk satu saman trafik. OKS tak perlu hadir, serahkan saman, saya settlekan saman, saya minitkan saman dibayar, resip KEW 38, broker bawa ke balai polis dan diselesaikan, diklearkan dalam sistem. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya buat ketika itu hanya satu kotak rokok sahaja. Walau bagaimanapun, masa tu dah rokok dah banyak. Masa tu kalau hisap rokok bukan satu batang, sekali hisap, tapi sekali hisap segenggam. Nak membayangkan rokok tu dah banyak. Jadi saya kata saya tak nak rokok, saya nak duit. Daripada bermulanya duit tak banyak, satu saman trafik bermula RM50 sahaja. Daripada RM50 dia kena kepada RM100. Daripada RM100 dia pergi kepada RM500. RM500 dia naik kepada RM1000. Jadi berhati-hati. Rasuah ini bermula daripada perangkap dan bermula daripada jumlah yang kecil. Saya merayu kepada yang Arif, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bahawasanya sang kancil sering lupakan perangkap, tapi ingat perangkap tidak akan sama sekali melupakan si kancil. Please everyone. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, seterusnya di sini saya nak kongsikan bahawasanya rasuah ini ada legacy. Sebelum ketika saya di Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan, saya nak pergi ke Mahkamah Magistrate sebagai Mahkamah Magistrate Gua Musang untuk menjawat jawatan sebagai magistrate. Saya telefon dulu yang pernah di Gua Musang. Jadi dikatakan kepada saya, jangan bimbang, kita suruh saing kita, tunggu demosan. Bila saya hadir ke Gua Musang, rupa-rupanya yang menyambut saya adalah broker-broker. Yang menyambut saya ketika itu adalah abang-abang, kakak, pakcik-pakcik angkat. Yang semuanya adalah di kalangan broker-broker dan rupa-rupanya
Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, ingin saya tegaskan, rasuah ini ada legasi. Putuskanlah rantaian legasi, tak kena kau tak apa. Boleh jalan mendabik dada, boleh berkepak-kepak di udara, tapi andai tersunggung kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Jangan kau mula langkah pertama, jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Itu punca. Dan yang seterusnya lagi, saya skip di situ tadi, iaitu systemic corruption. Rasuah ini bersistem. Hati-hati dengan sistemnya. Baik, saya yakin, saya percaya, tuan-tuan dan puan. Bila saya sebutkan watak-watak ini, saya yakin, saya percaya, tuan-tuan dan puan boleh capture watak-watak ini, kerana watak-watak ini berhati-hati. Ia wujud di kalangan urusan kerja, tuan-tuan dan puan, yang arif, yang saya hormati sekalian. Dalam kes saya katakan, punca rasuah ini berlaku kerana systemic corruption. Kenapa? Baik, dalam kes saya ada 5 watak. Watak A, watak B, watak C, D dan juga E. Hati-hati dengan watak-watak ini. Watak A adalah pemberi penawar. A merupakan orang kena tuduh. Dituduh dengan Seksyen 6-3 atau pelanggaran dadah, rawatan dan pemulihan. B adalah korporal yang menjaga lokap polis di Mahkamah Magistrate Kuala Krai. Manakala C pangkatnya Chief Inspector, ketika itu merupakan pegawai pendakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Krai. D adalah saya ketika itu sebagai seorang magistrate. Manakala E pula merupakan seorang peguam. Nampak sistem. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya katakan rasuah itu bersistem. Kenapa? Yang pertama sekali, sekiranya saya seorang diri pada di kedudukan D, saya tak boleh melakukan kesalahan rasuah ini. Tetapi saya dibantu oleh C. Dibantu juga oleh B dan juga E. Itulah situasi yang mengakibatkan saya berjaya melakukan kesalahan rasuah ini. Baik, bagaimana berlaku? A tak boleh terus pergi jumpa dengan magistrate. A, orang kena tuduh, tak boleh terus masuk dalam kamar magistrate. Dia pergi cari siapa dulu? Dia pergi cari B. B yang berada di lokap. A maklum kepada B. A kata, Tuan Corporal, saya nak mengaku, saya nak plead guilty. Saya nak PG dalam kes saya ni. Tapi saya tak mau penjara. Corporal, boleh tak adjust kes saya? Saya nak minta bond berkelakuan baik. Corporal, kalau boleh adjust kes saya nak bagi Corporal RM5,000. Tuan-tuan dan puan, who spark first? Siapa yang spark dulu? Siapa yang mulakan penawaran dulu? Yang mulakan penawaran bukan A, bukan B, tapi A. B opportunis. Saya tak minta pun, tapi A tawarkan. B kata, okey, tapi saya tak boleh buat keputusan, saya kena jumpa C. C, Chief Inspector, bos kepada B. B jumpa dengan C, maklum kepada C. A nak mengaku, nak minta bond, nak bagi RM5,000 dan seterusnya. C masuklah jumpa dengan saya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya yakin, saya sungguh dan sesungguhnya percaya di mahkamah juga telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan daripada hubungan C dan D menjadi terlalu rapat. Seperti mana dalam kes saya, hubungan saya dan C cukup rapat. Frankly, cukup rapat sehingga kan nasi sebungkus boleh berkongsi 2. Air 1 bungkus boleh berkongsi dengan 1 straw. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, berhati-hatilah. Inilah sistemnya. Dan sistem ini wujud. Sistem ini ada. Saya pohon, saya sujud, saya sembah setiap kaki individu di seluruh mahkamah negeri Selangor ini jangan masuk dalam sistem ini. Jangan terjebak dalam sistem ini. Si maklum kepada saya, Tuan, nak mengaku, nak minta bond berkelakuan baik, nak bagi RM5,000. Saya tanya C, saya kata C, kalau kes Seksyen 6-3, boleh ke bagi bond? Sebab dulu kau dah langgar syarat pengawasan. Sekarang aku nak bagi kau sekali lagi bond, boleh atau tidak? Saya cek dengan C. C kata apa? C kata, need not to worry, boh. Jangan bimbang. Need not to worry, jangan bimbang tuan. Sebelum ni pun ada kes Seksyen 6-3 yang dapat bom berkelakuan baik.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. So, berdasarkan situasi ini, berdasarkan jawapan C, saya kata, okey, saya menetapkan satu syarat untuk fakta hukuman. A datang mahkamah, pertuduhan baca terang faham kepada A. A mengaku salah. Sebagai magistrate ketika itu, saya sabitkan A bersalah di bawah Seksyen 6/3 dan kita dengar rayuan, tiba-tiba I bangun, I berguam, melengkapkan sistem ini. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang melantik I sebenarnya? I tidak dilantik oleh A. A tidak membayar fee guaman kepada I. Tetapi duit peguam diambil daripada 5,000 yang dijanjikan oleh A kepada B, kepada C dan kepada D. Itulah sistemnya. Kenapa perlunya I? Sebab nak lepaskan dengan bond berkelakuan baik. Jadi kalau A tak diwakili peguam, maka rayuannya ala-ala kadar sahaja. Tapi bila masuk I, memang lengkap rayuannya, maka I buat rayuan on behalf of A, konon-konon D, saya berpuas hati, saya bebaskan A dengan bond kelakuan baik bercaga RM1,000 seorang penjamin tempoh bond 2 tahun, bond di bawah Seksyen 294 Kanun Prosedur Jenayah. A balik, A lari, A tak bayar RM5,000 seperti mana yang A janjikan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Bila A balik, A lari, A tak bayar RM5,000, C SMS A. Perintah jatuh pada hari Selasa. Hari Rabu, hari Khamis, saya di Macang, bukan di Kuala Krai. A lari, A balik. A balik dan A lari. Kemudian C SMS. Saya tak tahu apa berlaku di Kuala Krai masa tu. C SMS A. C ugut A. C kata kalau you tak nak bayar RM5,000 seperti mana yang you janji, kita nak appeal your case ke Mahkamah Tinggi. A rasa takut, A rasa terancam, A buat laporan kepada pihak SPRM. Jangan bermula langkah pertama, jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Bila bermula, kita rasa berani. Bila berani, kita rasa ketagih. Bila ketagih, kita mula start ugut. Kita mula start mengugut seperti mana C lakukan terhadap A. Kalau you tak bayar, kita nak rayu kes you ke Mahkamah Tinggi. A rasa takut, A rasa terancam, A buat report kepada pihak SPRM. A kata dalam reportnya pada 9 hari bulan 10, jam lebih kurang pukul 9 malam di pejabat SPRM Kota Baru, A kata pegawai pendakwa Mahkamah Magistrate Kuala Krai, Chief Inspector Kamarul meminta wang rasuah berjumlah RM5,000 dan wang tersebut dipercayai untuk magistrate. Itulah ketika mana saya mula dikaitkan. Jadi bila A buat laporan rahsi, SPRM tak tunggu lama, terus buat perangkap terhadap C. Pada malam itu juga melalui rakaman perbualan telefon. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, C dan SPRM telefon A menggunakan A dan SPRM telefon C menggunakan telefon A sendiri. A kata dalam panggilan telefonnya, A kata tuan kepada C. A kata tuan, saya tak boleh bayar RM5,000, saya hanya boleh bayar RM3,000 sahaja. Nampak tak di sini yang Arif, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian? A minta kurang. So lepas ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau buat projek minta RM5,000, dia kurang kepada RM3,000, jangan terima. Itu perangkap. Bukan nak mengajar, tapi ini perli sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Bila A katakan kepada C, tuan saya tak boleh bayar RM5,000. Saya hanya boleh bayar RM3,000 sahaja. C tak rujuk, tak SMS, tak maklumkan kepada saya. C kata, okey, kita terima. You masuk duit dalam akaun milik saya. Duit projek SPRM RM3,000 masuk dalam akaun milik C. SPRM pada hari Ahad di Kelantan bekerja. SPRM bawa slip pemasukan duit. Siapa masuk duit di BSN, pergi jumpa C.
Pergi jumpa C di balai polis, tunjukkan resit kemasukan duit. Tanya C, ini duit siapa? C kata bukan PT hamba, PT Magistrate Melaka. Totally 100% the shift liability kepada saya. Bukan duit saya, semua duit dia. Saya hanya terima arahan sahaja. Tuan-tuan dan puan, selamat sekalian. SPM tangkap C, SPM dan C buat trap kepada saya. Perangkap di dalam perangkap. Trap within the trap. Tadi A, telefon C, satu perangkap. Kang C pula telefon saya, buat perangkap kepada saya bersama pihak SPM. Ini prosedur biasa. C telefon saya, dia kata, Tuan, duit yang Tuan minta. Tengok ayat dia guna. Duit yang Tuan minta 5,000 hanya dapat 3 sahaja. So please, tuan-tuan dan puan semua sekalian, saya tak tahu, saya tak sedar bahawasanya panggilan telefon saya ketika itu sedang dirakam. Apa yang saya kata dalam panggilan telefon? Apa perbualan saya yang dirakam ketika itu, perbualan saya cukup menjerat leher saya sendiri. Saya katakan dalam panggilan telefon. Si kata kepada saya, Tuan, saya tak boleh bayarlah Tuan, duit yang Tuan minta 5 hanya dapat 3. Saya jawab, Tuan, 3 kita minta 5. Molek. Tuan-tuan dan puan semua sekalian. Saya tak tahu bawah daun tu ada ular. Kalau saya tahu bawah daun tu ada ular, saya tak pijak. Tapi itulah sebenarnya perjalanan yang telah dirancanakan kepada saya. Dan saya cukup bersyukur di atas apa yang saya lalui sebenarnya. Tuan-tuan dan puan selamat sekalian. Semasa saya ditangkap, Yang Arif Datuk Azman panggil. Dia tanya, Firdaus kamu buat? Saya tak buat. Saya tak mengaku dalam buat. Puan Siti Mariam, baru saya ingat, Puan Siti Mariam, pengarah Mahkamah Negeri Kelantan kita itu. Datuk Siti Mariam, panggil saya. Firdaus, kamu buat? Saya tak buat. Saya tak mengaku. Kepada ibu saya, arwah ibu saya pun saya tak mengaku. Kepada mak mertua saya pun juga saya tak mengaku. Kepada isteri saya sendiri. Si saya tanya, Abang buat? Abang tak buat. Abang ni pijak semut tak mati. Semut mati, Abang tak mati sebenarnya tuan buat. Saya kata saya tak buat, saya tak mengaku. Tapi nak maklumkan di sini, 6 pita dikemukakan sebagai eksibit di mahkamah, dipasang dalam mahkamah, diperdengarkan dalam mahkamah. SPRM dia angkat speaker box dia besar. Kalau dengar lagu dangdut dia berkecai jantung. Dia pasang pita dalam mahkamah. Dengar suara saya, Guano, tego, kita metak 5. Siapa yang ada dalam mahkamah ketika tu? Confirm ada hakim. Confirm ada peguam. Confirm ada pendakwa. Confirm ada publik. Dan yang paling menyakitkan sekali ada keluarga. Kau tengoklah kat sini. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Hancur hati ibu mertua. Dan yang paling pelik, hancur hati seorang isteri. Please. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya merayu pada kesempatan ini saya sujud, saya sembah setiap kaki individu. Jangan bermula langkah pertama. Jangan start dengan jumlah sekecil-kecil mana. Yang paling menderita adalah keluarga. Saya dalam penjara. Isteri saya di luar. Perit, cukup perit yang ditanggung. Sehingga ada di kalangan rakan-rakan, senior-senior yang berjumpa dengan isteri saya. Dan mencadangkan kepada isteri saya untuk meninggalkan saya. Isteri saya dibuat macam samba Brazil. Passing ke Putrajaya. Passing ke MOF. Balik semula ke Kelantan. Sehingga kan pada satu tahap isteri saya mengalami trauma. Terpaksa relay sementara dengan ubat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Itu kesan. Saya buat, saya tanggung. Adil bagi saya. Tapi soalan di sini. Adilkah bagi isteri saya, ibu saya. Dan juga keluarga saya seluruhnya untuk menanggung perbuatan saya. Jadi beringat-ingatlah. Pada rakan-rakan di mahkamah sekalian, saya merayu sesungguhnya. Please, beringat-ingatlah
Rasuah ini kesannya cukup bahana. Rasuah ini kesannya cukup perit untuk ditangkap. Peter telah dipasang diperdengarkan dalam mahkamah. Please, saudara perempuan. Baik, dan balik kembali pada situasi ini, si kata kepada saya, dalam pita rakaman telefon tu, dalam perbualan telefon tu, si kata nak serah duit malam tu, si datang ke stesen minyak Esso Macang, si letakkan duit di poket pintu kereta sebelah pemandu. Untuk makluman, inilah duit, wang, berikat 50, 3,000. Letakkan di poket pintu kereta sebelah pemandu dan rupanya wang tersebut adalah mark money. Untuk makluman, saudara perempuan. Si memberi keterangan dalam mahkamah, si katakan duit yang diserahkan kepada saya adalah di dalam sampul surat. Tetapi berdasarkan eksibit gambar P10C yang telah dijadikan eksibit gambar duit ini dalam kes saya, duit yang diletakkan adalah duit yang berikat dengan getah. Kita cuba membawa isu ini di mahkamah dengan analogi yang mudah, iaitu air teh, air kopi, warna berbeza, rasa berbeza. Tapi mahkamah katakan air teh dan air kopi, kedua-duanya adalah air. Duit bertanda, duit sampul surat atau duit dalam ikat dengan getah, kedua-duanya adalah duit yang bertanda. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Bila si letakkan duit berikat getah di poket pintu kereta, si bagi isyarat garu kepala dan si terus lari kiri kanan, datang pegawai SPRM, tangkap saya, serentak dengan itu sebelah kiri, masuk duduk, kenalkan diri, penguasa SPRM, yang kanan tarik saya keluar, hampapkan saya ke dinding stesen minyak Esso Macang. Itulah saat bagaimana saya telah ditahan, ditangkap oleh pihak SPRM di stesen minyak Esso Macang 11/10 tahun 2009. Jadi hati-hati, saya merayu kepada rakan-rakan sekalian yang arif, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, watak pemberi A sentiasa akan ada. Watak B, watak C dan juga watak E akan sentiasa ada. So please, jangan terjebak dalam sistem ini. Ingatlah, rasuah ini systematic corruption. Rasuah ini bersistem sebenarnya. Baik, seterusnya lagi. Tuan-tuan dan puan, itu bagaimana saya ditahan, ditangkap. Saya nak kongsi seterusnya, masa ada tinggal lagi 17 minit, 18 minit, insyaAllah. Saya nak kongsikan bahana rasuah. Baik. Tuan-tuan dan puan, kesan yang saya terpaksa lalui. Saya nak kongsikan satu keratan akhbar. Keratan akhbar pada 4/10/2010. Baik. Dalam keratan akhbar ini, yang tertera pada tajuk bukan nama saya. Yang tertera pada tajuk adalah perkataan magistrate. Nama saya ada pada second paragraph. Nama saya ada dalam perenggan yang kedua Hakim Sabariah Othman ketika menjatuhkan hukuman bagi bertuduhan. Pertama, menetapkan tertuduh Muhammad Firdaus Ramlan 28 dipenjara 3 tahun serta denda RM15,000. Itu bagi pertuduhan pertama, dan pertuduhan kedua RM25,000. Baik. Tapi persoalan di sini, poin di sini, saya cuba kongsikan. Yang keluar adalah perkataan magistrate. So, tidak ada nama saya pada tajuk. Bila dia baca magistrate, mewakililah keseluruhan jabatan kehakiman. Secara tak langsung, saya tarnish the image and dignity of the judiciary. Saya weaken the administration of justice. Ini poin yang saya cuba tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Seluruh badan kehakiman pada tahun 2009 terkesan akibat kerana perbuatan rasuah saya. Please, melemahkan. Netizen tambah pula kalau dalam situasi sekarang, saya rayu, please, tuan-tuan dan puan. Peliharalah amanah. Saya satu saat satu ketika melanggari amanah yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak ada rasa bersyukur dengan jawatan saya. Saya merayu, saya sujud, saya sembah setiap kaki individu. Tolonglah ada rasa bersyukur di atas jawatan yang tuan-tuan dan puan-puan pegang pada hari ini. Please.
Tuan-tuan dan puan hormati sekalian, kesannya lagi yang terpaksa saya tanggung daripada segi hukuman. Ini hukuman, saya yakin, saya percaya tuan-tuan dan puan arif berkenaan dengan hukumannya. Yang seterusnya saya nak kongsi, rasuah ini menyebabkan ketagihan. Sebab apa ketagih? Sebab saya katakan tadi, daripada rokok pergi kepada duit. Duit, bila start bermula, kita rasa ketagih. Sebab apa ketagih? Sebab kita boleh belanja. Saya boleh belanja. Saya boleh handphone Nokia, handphone N96, 16 gig masa RM1. Tapi bukan pakai duit gaji. Saya pakai duit haram rasuah. Handphone tu 2 hari pakai, handphone tu hilang. Kereta saya pakai duit, saya bayar hire purchase guna duit haram rasuah. Akhirnya kereta tu terlibat dalam kemalangan jalan raya. Total loss kesudahannya, please. Jaga, pelihara, susur galur keberkatan rezeki. Yang arif tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tolong saya rayu. Please, make sure yang masuk dalam poket belah kanan itu kita tahu daripada mana sumber. Dan konon-kononnya kita agihkan duit haram rasuah ini, kita simpan poket sebelah kiri. Konon-kononnya tak bercampur. Duit mana ada cap. Ini duit rasuah, ini duit gaji yang kita terima. Tak ada. Please. Saya merayu tuan-puan. Saya sujud, saya sembah setiap kaki individu. Dan yang seterusnya, kesan yang saya terpaksa tanggung, cuba lihat kronologi ini. Pakaian baju banduan ini penuh dengan persepsinya. Tuan-tuan dan puan, saya masuk pertandingan nasyid tahun 2013. Dia buat di Penjara Bentung. Dalam perjalanan balik, saya singgah di Tol Bentung. Singgah di Tol Bentung, apabila kami turun, 6 orang bergaris, rantai 6 orang turun, buang kodoh hajat kecil. Bila selesai kencing, keluar daripada tandas lelaki. Di hadapan pintu tandas perempuan, tiba-tiba keluar seorang kakak. Apabila lihat banduan dia terperanjat, dia cuba lari. Dia tarik tangan anak dia, cuba lari. Cepat-cepat tu banduan. Warden penjara yang jaga depan pintu tu, dia kata, kakak, ini kes banduan-banduan ni semua kes potong 16 kak. Lagi jauh kakak tu lari. Nak membayangkan persepsi masyarakat, keperkayaan ini penuh dengan trauma. Dan tuan-tuan dan puan, sedikit lagi saya nak tambah di sini bahawasanya if duduk dalam penjara, you menghadap tembok, tapi bila you keluar sebaik sahaja you bebaskan daripada penjara, selepas dibebaskan daripada ini yang lagi pelik. Jambatan mana di Kuala Lumpur yang saya tak menangis di bawah? Tuan-tuan dan puan, saya kena menyambung daripada kosong. Perbezaan apabila bermula daripada kosong dan menyambung daripada kosong. Kalau bermula daripada kosong, keluar universiti, sijil you sah diperlakukan. Tapi bila you bebas daripada jail, inilah salah satu trauma yang terpaksa ditanggung apabila tidak ada mana-mana agensi yang mahu mengambil bekas banduan sebagai seorang kaki tangan mereka. Please, ini kesan. Saudara dan puan, hormati sekalian, lihatlah situasi apabila dibawa ke mahkamah. Kena kejar dengan media. Ini satu lagi kesan. Di sini sehingga keluar dalam surat khabar, Magistrate seku juru gambar nyaris terjatuh tingkat 1. Magistrate seku juru gambar sampai hampir jatuh bangunan. Magistrate malu seku juru gambar. Tuan-tuan dan puan, ini laporan yang mengaitkan secara tak langsung. Ini adalah salah satu kesan kepada apabila terjebak di dalam jenayah rasuah. Tuan-tuan dan puan, ada satu video. Saya kongsikan video ini. Cuba saksikan video ini terlebih dahulu, please.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak kongsikan salah satu kesan lagi kepada penular, pada terjebaknya, apabila terjebaknya rasuah ini adalah apabila saya terpaksa menerima perkhabaran bahawa ibu saya, adik saya dan juga ayah tiri saya, ketiga-tiga orangnya terlibat kemalangan jalan raya dan salah seorang daripada mereka keseluruhannya 100% terbakar rentuk. Saya mendapat perkhabaran pagi pukul 6, masa tu 2 minggu lagi keputusan kes saya di Mahkamah Tinggi Kota Baru, Kelantan. Terus bertolak ke Hospital Tapah, terus ke forensik dan membuat pengecaman. Ditarikkan satu laci, saya camkan ini jenazah adik saya, alhamdulillah, jenazahnya sempurna. Ditarikkan pula satu lagi laci, saya camkan pula ini jenazah ayah tiri saya, alhamdulillah, ini sempurna. Tetapi laci yang ketiga tidak ditarik dan ditunjukkan kepada saya. Medical assistant yang bertugas membawa saya ke sebuah bilik. Dan sebelum sampai ke bilik, dan setelah sampai ke bilik, sebelum pintu ditolak, dimaklumkan kepada saya bahawa di dalam bilik ini adalah mangsa yang merupakan seorang wanita dan jenazahnya 100% totally 100% benar. Bila buka pintu, saya melihat atas meja besi ada sebuah uncang. Uncang. Makluman tuan-tuan dan puan, ibu saya, arwah ibu saya semasa hayatnya bersaiz besar. Seperti mana saya? Tapi yang saya lihat hari itu adalah sebuah uncang. Yang tinggal hanyalah tulang dan sedikit kalbu sahaja. Saya tak tunggu lama tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya terus pergi, berlari ke meja dan terus peluk uncang tersebut. Sambil saya merayu kepada uncang, "Mak, adik minta maaf, adik minta maaf, adik minta maaf." Itulah perkataan yang kedua yang mampu keluar daripada mulut saya ketika itu. Kenapa persoalannya di sini saya perlu mohon maaf daripada ibu saya? Untuk makluman yang arif, tuan-tuan dan puan-puan, 3 tahun masa itu magistrat, saya bekerja tanpa gagal. Saya hantar belanja kepada ibu. Tapi duit yang saya hantar, frankly, secara jujur, saya mengaku di sini, duit itu daripada duit haram rasuah yang saya kutip, saya hantar kepada keluarga saya. Jadi saya merayu di sini, saya sujud, saya sembah setiap kaki individu. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara, khususnya rasuah, sejenak kita perlu memikirkan keluarga. Jangan khilaf seperti mana yang telah saya lakukan. Tuan-tuan dan puan, apabila berdiri dalam liang lahat ketika itu menyambut jenazah ibu saya sendiri, saya tetap lagi memeluk uncang itu dan tak lepaskan. Saya still lagi pohon maaf. Please tuan-tuan dan puan. Keluarga porak-poranda. Isteri saya 7 beradik. Semasa kes saya, satu orang pun tak balik menjenguk ibu mertua saya disebabkan kerana saya tinggal bersama ibu mertua. Nampak tak situasinya? Keluarga porak-poranda. Tak kena kau tak apa. Boleh jalan mendabik dada, berkapak di udara. Tapi andai tersunggung kerana rasuah ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Ucapan maaf saya kepada ibu saya tidak boleh ada jawapan lagi. Until the date of today, ibu saya tak pernah hadir dalam mimpi saya untuk mengucapkan maaf kepada saya. Saudara dan puan, sobat sekalian, ini kesan yang terpaksa saya tanggung, maruah harga diri.
hancur, dan yang seterusnya lagi trauma kesan psikologi. Dan yang seterusnya saya nak kongsi juga di sini berkenaan dengan hilangnya immunity, hilang ego, dan please di sini. As a Muslim, as MKA pelajar, saya kenal huruf, saya boleh mengaji, tapi malang sekali. Saya tinggalkan Al-Quran begitu lama. Bila saya kena tahan SPRM, Alhamdulillah Allah aturkan kepada saya untuk saya berfikir bahawa ini merupakan salah satu wake up call kepada saya. Saya buka Al-Quran, saya mula nak mengaji. Permulaan surah Al-Fatihah, saya boleh baca. Tapi secara jujur di sini saya mengaku, perkataan alif yang terdapat pada kalimah pertama dalam surah Al-Baqarah, saya tidak boleh sebut seminggu. Tuan-tuan, puan-puan, dapat lihat tak di sini betapa murkanya Tuhan kepada pemakan duit-duit haram rasuah ini seperti mana saya. Allah tak izinkan saya sebut perkataan alif seminggu. Berapa puluh air kolah masjid saya seluruh dari Kelantan. Daripada Simpang 4 Binjai sehingga ke Gua Musang. Di satu sujud di Masjid Muhammadi, di situlah saya sujud sentiasa. Seminggu itu saya lalui cukup azab. Saya nak sebut alif tak boleh. Saya nak sebut alif tak keluar daripada halkum saya. Saudara perempuan yang saya hormati sekalian, please. Jangan cemari lidah saudara perempuan yang arif sekalian dengan duit haram rasuah ini. Saya merayu, saya sujud, saya sembah setiap kaki duit. Dan seterusnya saya nak kongsi, dihina, ditemuh seluruh isi langit dan bumi. Bukan kata manusia keji, bukan kata manusia sahaja yang hina, tapi seluruh isi langit dan bumi. Saya ambil contoh seekor anai-anai yang telah menghancurkan 48 pasang kasut saya. Dari 50 pasang ketika itu, 2 pasang saja tidak dihancurkan, 48 semuanya hancur. 48 tu saya beli guna duit haram rasuah. Anai-anai hancurkan semua. 2 pasang je saya beli. Yang pasang pertama hantaran perkahwinan. Pasang kedua saya beli guna duit gaji yang pertama. Masa tu dia yang tak dihancurkan. 48 beli guna duit haram rasuah. Hancurkan sebetulnya. Saya merayu warga pegawai, kaki tangan, seluruh mahkamah negeri Selangor. Pasti kalau dapat duit projek, jangan kau beli kasut. Kalau dah terbeli, gaji-gaji spray reset dekat kasut tu. Supaya anak-anak tak datang dekat. Ini bukan nak mengajar, ni perli sebenarnya tuan-tuan perempuan. Dengan izin yang arif, tuan-tuan perempuan yang selamat sekalian, rakan-rakan akan melarikan diri keberkatan hidup, kehidupan, dari segi materi yang hilang. Ini proses biasa, takapan siasatan pendakwaan dan masa, terlibat dengan masa dan kos. Dan yang seterusnya, akta pencen, 1 hari penjara, ingat pencen, stop serta-merta. Tuan-puan, apabila saya kena tahan, saya kena dipindahkan ke Mahkamah Kota Baru. Apabila saya dituduh, saya kena gantung kerja. Apabila saya disabitkan berskala, SPKP bersidang membuang saya daripada penjawatan. Baik, sepanjang pergantungan saya terima gaji separuh. Selepas sahaja sabit bersalah, SPKP telah bersidang, memutuskan saya kena buang daripada jawatan, berhentikan daripada jawatan. Duit gaji yang saya terima separuh tersebut dikehendaki untuk dibayar balik kepada pihak mahkamah. Saudara perempuan yang saya hormati sekalian, ini kesan-kesannya lagi dan seterusnya. Sikit masa lagi tuan-tuan, kerana kalau ikut jam saya dah 4.28, kita ada lagi 2 minit sikit sebanyak. Saya bawa tuan-tuan perempuan yang arif tidak masuk dalam penjara. Saya ditahan di sini sekalian. Saya ditahan di bahagian rawatan dan pembelian dadah RPD Kajang. Saya sangat bersyukur sebab saya tak ditahan di penjara wanita Kajang. Sebelah tu saja. Cuba lihat gambaran ni tuan-tuan. Gambar tengah-tengah ni yang saya nak kongsikan.
Cuba tengok sebelah Datuk Seri Syamuddin, bukan Datin Seri tak ada masalah. Tapi di hadapan Datin Seri itu yang penuh bermasalah, tuan-tuan. Itulah yang berutir dalam penjara. Nampak yang berwajah hitam manis, depan beret merah, tuan-tuan. Nombor anggota dia 8888 488. Ini cukup berantai dalam jail. Ini yang terajang, yang sepak. Ada seorang banduan masuk, apa masalah kau? Saya tak boleh mengucap. Kau mengucap, tengok. Dia mengucap tak boleh. Dia bagi penampak kapit kiri kanan, dia tampar dia. Ini ustaz. Ini ustaz dalam penjara. Dia tak boleh nak bernondang sayang. Tapi kerana ustaz inilah, tuan-tuan dan puan yang sehingga hari ini saya berurusan dengan dia, saya berhubungan dengan dia, tuan-tuan dan puan. Inilah ustaz yang boleh tahu rukun 13. Tak tahu mengucap, boleh tahu mengucap. Tak tahu ambil wuduk, boleh tahu rukun wuduk. Rukun wuduk berapa, tuan-puan? Berapa rukun wuduk? Berapa rukun wuduk? Dan 13, rukun wuduk 6, 2 kering, 4 basah. Ini orang dia. Apa masalah kau? Ustaz, saya ada soalan. Apa soalan kau? Soalan dia, malaikat langit dengan malaikat bumi, siapa lagi power? Itu soalan yang banduan tanya, tuan-puan. Malaikat langit dengan bumi, siapa lagi power? Kau datang depan. Pipi kanan kau, malaikat bumi. Pipi kiri kau, malaikat langit. Dia bagi penampar kiri kanan, mana sakit kanan. Malaikat bumi lagi power. Itu jawapan. Tuan-puan, itulah layanan pegawai-pegawai daripada penjara ketika dalam penjara. Ini tempat saya duduk. Cuba tengok gambar atas, sebelah kiri atas. Inilah tempatnya. Tirai besi. Mana ada tirai? Pembohong. Kalau saya buang air besar, 6 orang rakan banduan lihat jelas. Kita main teka-teki. Aku teka, dia keluar keras. Aku teka, dia keluar air. Perempuan situasi dia. Pemencaraan. Baik, ini di surau halakah. Kalau tengok gambar di bawah tu surau halakah. Alhamdulillah untuk maklumat tuan-tuan, gambar 2 di atas tu gambar di penjara-penjara utama contohnya. Tapi di halakah, alhamdulillah, di RPD alhamdulillah bersih. Dalam surau, 8.30 pagi, setiap hari, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat duha, setiap hari, 24/7. Ni tempat jumpa banduan. Very sentimental. Bila di sini, you dapat jumpa dengan keluarga. Tuan-puan, kita gambar tengah, siapa kata duduk dalam penjara stres, nampak macam happy je gambar tengah tu. Please. Dalam penjara ada Open University, ada OUM. So, kepada semua, kalau ambil di luar, exam kali fail, 2 fail, 3 pun fail, boleh apply OUM dalam penjara. Di penjara Kajang. Kurang sikit gangguannya insyaAllah. Dan yang seterusnya, boleh lihat gambar di tengah-tengah tu, saya dapat peluk anak dan isteri. Ini program jalinan kasih. Ini program-program yang telah dijalankan oleh penjara, memberi peluang, 30 orang banduan, buat function dalam penjara, dan keluarga dijemput untuk tujuan merapatkan balik silaturahim antara keluarga. So, tuan-tuan puan semua sekalian, kesimpulan di sini, saya ambil masa lebih kurang 5 minit. Lebih kurang masa 2 minit ni. Please, everyone here, appreciate your family. Hargai keluarga. Frankly, tahun 7 bulan 4 hari 10 jam saya duduk dalam penjara. Siapa yang bersama dengan saya? Tak ada orang lain. Tak ada orang lain yang datang melawat. Kecuali keluarga. Please, hargai keluarga. Sebelum buat sesuatu. Sebelum ambil langkah sesuatu. Please, utamakan keluarga. Yang kedua, please, everyone here, hargai kebebasan. Pelihara, susur, galur keberkatan rezeki. Pilih integriti dan tolak toleransi yang terlampau. Dan please, everyone, hormati kehidupan. Please, appreciate your life. Hidup ini indah. Jangan gaduh-gaduh. Jangan ribut-ribut. Ada penyelesaiannya, insyaAllah. Dan yang paling penting, yang maha penting, hayati hidup secara beragama. Ini yang paling utamanya di sini. Dan please, to everyone here, kalau ada sedang melakukan, please make a U-turn. Masih belum terlambat. Tak kena, tak apa. Boleh jalan mendabik dada. Berkepak di udara. Tapi anda tersunggung kerana rasuah ini kesannya merana. Terutama sekali kepada keluarga. Baik, tuan-tuan dan puan, masa saya dah ambil lebih kurang 3 minit. Terlebihnya masa, saya pohon kepada semua dihalalkan penggunaan masa tersebut. Saya mohon maaf, kiranya sepanjang perkongsian saya ada salah bahasa. Baik, semua datang pada Allah SWT. Buruk datang semata-mata daripada saya. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.